Salam sejahtera. Hari ini kita akan mengenali konsep daya apungan dan juga prinsip Archimedes. Apabila suatu objek direndam ke dalam air, kita dapat merasakan objek itu lebih ringan daripada berat sebenarnya. Badan kita pun sama. Ketika di dalam air, ia akan lebih ringan. Semua ini berlaku kerana wujud suatu daya yang bertindak ke arah atas, hasil daripada perbezaan tekanan. Daya ini dikenali sebagai daya apungan. Untuk memahami daya apungan dengan lebih lanjut, mari kita lakukan uji kaji berikut. Mula-mula, kita ukur berat sebenar bongkah tersebut ketika di udara dengan menggunakan neraca spring. Kemudian, kita masukkan ia ke dalam air dan perhatikan nilai beratnya. Bacaan berat neraca spring semakin berkurang. Berat ketika dalam air ini dipanggil berat ketara. Untuk mengira daya apungan yang dikenakan ke atas bongkah kayu ini, mudah sahaja. Anda hanya perlu mencari perbezaan antara kedua-dua berat tadi. Daya apungan bersamaan berat sebenar ditolak dengan berat ketara. Sekarang kita kaji pula bagaimana daya apungan tersebut dikaitkan dengan prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan apabila suatu objek direndam ke dalam bendalai sepenuhnya atau separuh penuh, berat bendalai yang disesarkan itu adalah sama nilainya dengan daya apungan. Cuba lihat visual ini. Apabila objek tersebut direndam sepenuhnya ke dalam tangki Eureka, ada sejumlah air yang tersesar masuk ke dalam bikar. Jumlah berat air yang tersesar ini sama dengan daya apungan. Daripada pemerhatian eksperimen tadi, kita boleh merumuskan satu formula fizik untuk mewakili prinsip Archimedes. Daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan. Manakala berat cecair disesarkan adalah M darab G. Maka persamaan ini menjadi seperti berikut. Daya apungan sama dengan M darab G. Mengambil kira ketumpatan cecair ρ bersamaan jisim per unit isi padu, maka jisim cecair yang tersesar itu adalah M sama dengan ketumpatan ρ darab dengan isi padu V. Kemudian kita gantikan nilai M sama dengan ρ darab V ke dalam persamaan berikut. Daya apungan sama dengan M darab G. Daya apungan bersamaan ρ darab V darab G. Akhir sekali, dapatlah kita formula ini. Daya apungan sama dengan ρ darab V darab G. ρ ini mewakili ketumpatan cecair yang disesarkan. V pula mewakili isi padu air yang disesarkan. G ialah pecutan graviti. Unit untuk daya apungan adalah Newton N. Saya nak kongsi satu tip melibatkan formula tadi. Isi padu cecair yang tersesar V itu sebenarnya adalah sama dengan isi padu bahagian objek yang tenggelam. Andai kata objek itu separa tenggelam, maka jumlah isi padu air yang tersesar adalah sama dengan isi padu bahagian objek yang tenggelam sahaja. Mari kita kaitkan hubungan antara daya apungan dengan konsep keapungan. Untuk itu, lihat visual berikut. Sebuah bongkah kayu diletakkan dalam air dan ia terapung di permukaan air. Mengapa? Ketika diletak dalam air, berat kayu cuba menarik kayu itu ke bawah. Tetapi pada masa yang sama, daya apungan yang terhasil pula menarik objek itu ke atas. Jika nilai daya apungan itu sama dengan nilai berat kayu tersebut, keseimbangan daya telah berlaku. Maka ketika ini, kayu tersebut akan terapung di permukaan air. Tip: berat cecair yang tersesar hanya akan sama dengan berat objek ketika objek itu terapung. Sekarang,
kita jatuhkan pula duit 50 sen ini ke dalam air. Apabila duit itu jatuh, daya apungan yang terhasil cuba menarik duit itu ke atas. Namun, jumlah isi padu air yang tersesar itu terlalu sedikit. Ini menyebabkan berat duit itu adalah lebih besar daripada daya apungannya. Maka, daya paduan yang terhasil akan menarik duit itu jatuh ke bawah. Sesuatu objek itu tenggelam kerana berat objek lebih besar daripada daya apungan. Manakala suatu objek itu terapung kerana daya apungannya sama dengan berat objek tersebut. Jadi apa akan berlaku untuk kes di mana daya apungan lebih besar daripada berat objek tersebut? Untuk huraikan ia dengan lanjut, apa kata kita jadikan kapal selam sebagai modelnya? Kapal selam adalah jentera yang agak unik. Ia boleh terapung di permukaan air, kemudian tenggelam ke dasar laut dan ia juga mampu naik semula ke permukaan. Semua pergerakan ini dapat berlaku kerana kapal selam ada ruang penting yang dipanggil tangki balast. Apabila ia hendak menyelam, air laut akan dibiar masuk ke dalam tangki balast. Ini menyebabkan berat kapal selam itu semakin bertambah. Ketika jumlah berat kapal selam itu melebihi daya apungan, daya paduan yang terhasil akan menarik kapal selam itu tenggelam ke bawah. Untuk naik semula ke atas, kapal selam akan mengurangkan jumlah beratnya dengan mengeluarkan semula air daripada tangki balas tersebut. Apabila tangki balas itu kosong, nilai daya apungan pula melebihi jumlah berat kapal selam tersebut. Ini menghasilkan daya paduan yang menarik semula kapal selam itu ke permukaan air. Prinsip Archimedes ini bukan hanya berlaku pada medium cecair. Ia juga berlaku jika mediumnya udara. Contoh yang paling mudah ialah belon udara panas. Ketika udara di dalam belon itu dipanaskan, ketumpatan udara di dalamnya semakin berkurang daripada ketumpatan udara di luar belon. Pada masa yang sama, belon itu mengembang menjadi semakin besar. Semakin besar belon itu mengembang, semakin banyak isi padu udara yang disesarkannya. Maka, berat udara di persekitaran yang disesarkan belon itu juga bertambah. Menurut prinsip Archimedes, berat udara yang tersesar itu sama nilainya dengan daya apungan. Akibatnya, ini menghasilkan daya apungan yang semakin tinggi. Apabila daya apungan yang terhasil melebihi berat belon tersebut, ia akan terangkat ke atas. Mari kita imbas kembali topik perbincangan hari ini. Daya apungan adalah daya yang bertindak ke atas suatu objek apabila ia direndam ke dalam suatu bendaleh. Objek itu akan terapung jika daya apungan sama nilainya dengan berat objek. Tetapi, objek itu akan tenggelam jika berat objek melebihi daya apungannya. Prinsip Archimedes menyatakan berat bendaleh yang disesarkan oleh suatu objek itu adalah sama dengan daya apungan. Formula daya apungan adalah F sama dengan rho V G. F sama dengan rho darab V darab G. Tips: jika nilai isi padu bendaleh yang tersesar itu meningkat, nilai daya apungan juga akan meningkat. Berat bendaleh yang tersesar hanya akan sama dengan berat objek ketika objek itu terapung. Sekian sahaja untuk sesi kali ini. Hingga berjumpa di sesi yang lain. Salam dari saya, Nadia.